Kawan hang sendiri kan memang pernah nampak dulu tu tattoo, minta maaf lah nampak sikit. Tak payah raya. Ya. Raya pertama. Tapi makin lama kita tengok makin banyak lah sebab aku pernah nampak Dia tu pokok berbenih dia pernah. Assalamualaikum semua kepada follower Cik Di Nak Kaki Jalan. Okey, hari ni saya nak berkongsikan satu video lah, harap semua boleh tonton dan tengok dan kita ambil pengajaran dan iktibar daripada cerita ni lah. Saya bersama sahabat saya ni, sahabat daripada sekolah lagi, ada dekat kedai dia ni. Tapi hari ni kita selalu duk review terus makan apa semua macam ni kan. Tapi hari ni kita nak kongsi, sahabat saya ni nak kongsi tentang keberkatan rezeki tu. Keberkatan rezeki ni maksudnya dalam kehidupan kita seharian ni, sama ada kita lebih baik kita dapat sikit tapi berkat daripada banyak tapi tak berkat. Jadi cerita dia, jom kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat luar kat sana, hang pernah kenal, hang pernah tak kenal. Baik, belum tu saya kenal diri saya dulu lah. Actually ni first time saya kena interview tu, saya nervous sikit lah. Tak pernah kena interview ni. Interview dengan polis dulu besar banyak kali. Dengan mahkamah banyak kali lah. Tapi hari ni kawan saya, sahabat saya main interview dengan pemerintah niat, insyaAllah untuk jadi pengajaran dan sebagai iktibar pada kita, insyaAllah. Baik, nama saya Omar bin Rasali, berumur lebih kurang berapa dah umur kita? 39, 40 tu? Kakak 40 masuk pos diri dah. Alhamdulillah, Allah bagi sihat lagi. Dan saya tak ada apa-apa pun yang spesial tentang saya. Saya hanya makhluk Allah yang macam tuan-tuan dan perempuan, hari-hari bangun cuba-cuba mencari rezeki yang halal. Allahumma alhamna ma rasyida umurina wa a'idna min syururi nufusina. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu allazi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syaf subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yang bermaksud, artinya Allah yang menciptakan kamu, kemudian Allah yang memberikan kamu rezeki, kemudian mematikanmu, lalu menghidupkan kamu kembali. Hari ini kita nak cakap banyak belajar lah noh. Kita nak cakap tentang rezeki yang berkat, insyaAllah. Okey, ni antara sahabat saya daripada sekolah lah, Mak. Hari ni bukan apa, saya mai jumpa dia ni. Dia memang payah sikit nak masuk dalam video setelah bertahun-tahun tak jumpa. Jadi bila kita jumpa, ada kisah yang saya anggap dia boleh kongsikan kepada kita semua, siapa yang menonton video ni, untuk ambil pengajaran lah. Jadi Mak boleh noh buka orang kata apa, permulaan dalam perjalanan hidup hang, macam mana jatuh bangun dia sampai last kali sekarang hang alhamdulillah dah berniaga buat roti sampai bilih ni kat sini. Tapi itu bukan itu yang last lah, tapi tolong share dengan aku punya follower dah lah, viewer yang tengok ni, sahabat-sahabat kita semua, untuk sharekan kongsi perjalanan hidup hang lah, noh? InsyaAllah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Jadi cerita nak cerita apa? Macam ni. Cerita sebenarnya macam ni. Cerita saya pun tak banyak beza dengan cerita tuan-tuan dan perempuan kat luar sana tu. Cuma saya ni dalam kategori yang Allah uji kuat sikit. Allah. Dulu saya tak tahu. Dulu bagi saya, dia hanya ada dua masalah. Selesai masalah. Saya tak tahu sebab saya tak mengenal Allah dan saya tak kenal diri saya. Itulah yang paling asas lah. Di sini saya bercakap bukan saya nak tunjuk saya alim, atau cuma saya nak cakap benda yang hak, benda yang benar. Apabila kita tak kenal siapa kita, tak kenal ya Rabb kita punya Tuhan yang memiliki kita, kita tak tahu. Jadi dulu kalau masalah. Lah ni bila kenal Allah, tahu masalah tu bukan masalah, dia ujian. Dia bukan masalah, tak ada masalah lah hidup ni. Dan apabila kenal Allah, kita akan tahu semua orang baik, tak ada orang jahat. Cuma orang tu ketika tu dia tak ada pemahaman. Allah tak bagi ada pemahaman, kan? Tak ada orang yang
tak ada orang yang jahat lah, orang kata tak ada orang jahat. Sebab hidup ni pilihan. Setengah orang Allah tak gerakkan hati dia untuk pilih benda yang betul. Jadi apa yang saya nak share kat sini tuan-tuan, apa yang saya nak beritahu kat sini, apa yang saya akan cerita hari ni, bukan untuk saya nak bangga-banggakan kisah hidup saya dulu, siapa saya dulu. Bukan saya nak rasa, nak tunjukkan kemegahan, jadi seorang gangster. Di sini saya nak share kan, hari ni kita ni siapa sajalah semua umat Nabi Muhammad SAW kan, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tak ikut dan taat kepada perintah Allah, tak ikut cara sunnah, kita akan fail. Itu lah. Fail bukan saja fail kat dunia, malah fail dunia dan akhirat. Baik, dan saya satu lagi saya nak cakap tentang keberkatan rezeki. Apa? Jangan nak sembang lah, buatlah apa saja kerja, tapi kalau benda tu kita tak ada keberkatan, duit tu dia takkan kekalan. Macam orang tua selalu kata, dulu saya tak boleh nak terima. Orang tua kata apa? Niaga pilih nasi lemak, untung RM1, untung RM5, untung RM2. Tapi duit tu boleh orang tua dulu boleh bela nak orang lama. Jangan ada jadi ulama, jadi tafiz, jadinya ustaz-ustaz, jadi orang bagus-bagus. Dengan duit apa tuan-tuan dan puan? Duit orang pi apa kelut. Betul tak? Potong getah. Saya hari ni saya dimomokkan dah waktu saya umur 15-16 tu. Saya pula alhamdulillah bersekolah dengan satu kelas dengan orang-orang yang ada ilmu, yang di mana semuanya nak jadi doktor, nak jadi sekian. Oh, doktor pun gaji 3-4 ribu, boleh beli sekian. Bila saya dimomokkan benda macam tu, sampai satu tahap saya dapat habis sekolah ni, saya dapat SPM saya, alhamdulillah lah, saya masuk universiti. Tapi apabila niat saya tak betul, saya masuk universiti tu semata-mata nak ambil duit. Bila nak ambil duit, perjalanan hidup saya ke universiti hanya satu semester. Satu semester loop. Lepas tu saya lost. Kan? Nak balik malu. Lepas tu saya ada kes pula dalam universiti tu. Inilah permulaan cerita hidup saya. Apabila saya ada kes, saya ni polis cari. Cari saja, saya lari Palus Tak. Duduk Palus Tak pun saya buat kes. Jadi ketika tu semua nak tunjuk terror, nak tunjuk kuat kan, nak tunjuk pailang. Ketika tu baru duk rasa ni lah. Lepas tu rasa kemah. Padahal tak kemah tak mana pun. Orang bukan takut, orang meluat. Jadi sampailah saya ke Penang. Bila di Penang ni bermulalah kisah hidup saya. Saya ikut dengan kumpulan kongsi Cina. Saya tak ikut orang Melayu punya kumpulan. Awal-awal saya dah ikut kongsi Cina. Jadi di sana saya dapat tahulah, saya buat kerja-kerja kongsi gelap. Dan saya ikut betul-betul Cina punya style. Ataupun bukan, saya tak kata orang Cina punya style, saya kata kongsi gelap yang ditubuhkan orang Cina. Kongsi gelap ni sebenarnya ada juga yang dia saki baki ataupun dia turut daripada parti-parti komunis. Ini sebenarnya kalau zaman sekarang ni. Kalau zaman dulu ni, mereka di China tu dulu ada sami-sami yang nak tumpaskan Maharaja tu. Tu cerita-cerita mereka. Tapi yang kalau masa zaman sekarang ni, dia saki baki komunis sebenarnya. Kursi gelap. Jadi apabila kursi gelap ni, dia buat kerja yang bukan-bukan lah. Buat kerja kutip duit, kita tarik kereta, kita perah sugut. Ada setengah-setengah tempat yang dikawal oleh kursi-kursi gelap ni. Contohnya macam kelab-kelab malam punya tempat, market, tempat-tempat yang pusat-pusat perdagangan ni lah. Dan, di bandar-bandar. Ya, di bandar-bandar. Dan ada juga saya pernah ikut satu di belah-belah Kuala Lumpur kan. Contohnya di Kepung kan. Ada brother-brother sana yang boleh ugut kita dalam masa kurang pada 5 minit. Dia boleh buat keluar dia punya geng-geng berkumpul di depan balai polis mana ada wangi ke apa, lebih pada 200 orang. Dia punya power of the gang lah ketika tu, brotherhood. Tambah-tambah hak mana-mana nak naik tu, time tu nak tengok cerita apa? Cerita Young and Dangerous. Influence cerita tu sangat kuat kan. Sangat kuat daripada nombor 1 sampailah habis, sampai keluar
cerita apa? No name apa? Ya apa sampai dia punya apa Chan Honam jadi Chan Honam mati kena tikam. Itu cerita lain. Cerita. Jadi ketika zaman saya semua jadi tu. Semua nak cari pair. Semua nak cari kongsi kan. Jadi sebenarnya salah kita? Salah kita sebab kita tak ikut cara Nabi, kita ikut cara kongsi gelap. Kan Allah nampak kita nak berjaya ikut cara Nabi, tapi saya. Time tu saya tengok budak-budak kan pakai kepiah. Saya kata, apa hang ni tak style pakai kepiah. Pakai slot singkat tu sampai sikit tapi ni bercelak-celak apa tak sampai. Lepas tu ketika tu saya jahilnya sampai apabila orang azan Allahu akbar maksudnya Allah Maha Besar. Saya tak rasa terpanggil langsung, hati tak terdetik langsung. Tu nampak butanya hati saya ketika tu. Apabila tak ada agama dalam diri, tak ada pemahaman, jadi saya bebas buat apa saja. Dan ada sampai satu tahap saya kecewa dengan hidup ni. Saya kecewa dengan ni. Saya ketika tu saya kata mampu pergi apa nak jadi. Apabila saya letak mampu pergi apa nak jadi, itulah saya sampai saya buat kerja-kerja yang tuan-tuan pun tak dapat bayangkan apa yang kerja saya. Saya pun amat-amat menyesal dengan benda ni. Saya kali pertama masuk penjara ketika saya umur 21. Ketika 2005. Kalau orang penjara ni dia ada dia punya nombor badan lah. Nombor badan dia belah kiri. Kalau orang kerja kerajaan nombor badan belah kanan. Kalau nombor saya dulu 4105021210. 41 tu dia Penang lah. Kira kalau berada-berada tengok 41 Penang. Penang ni di antara tempat yang ya Allah tuan-tuan, saya nak beritahu kat tuan-tuan, anak-anak muda ni hak mana rasa nak jadi gangster kan, nak buat benda salah, anggaplah sebelah kaki dah duduk dalam. Tapi saya nak beritahu, kehidupan dalam penjara ni adalah neraka dunia. Hampa tahan ke? Berak nak kena share dengan orang. Orang yang masuk penjara kulit cantik putih bersih, masuk dia akan dapat penyakit kulit. Pasal apa? Pasal ayak tak bersih di sana, makanan tak bersih. Jangan cakap orang lelaki, orang perempuan masuk elok-elok, keluar dapat penyakit. Tuan-tuan, tak payahlah kalau kata setakat nak jadi gangster, aku boleh biar jadi masuk penjara. Jangan, tak payah. Saya tengok, saya dah jumpa macam-macam orang dalam penjara ni. Saya dah jumpa orang macam-macam. Orang daripada Vietnam pun masuk penjara, orang daripada ni masuk penjara. Ayak yang tak bersih. Ayak ni kita kena minum ayak pipe. Ketika tu nanti bila nak sembahyang pun ayak pakai ayak sebotol saja. Amat-amat susah hidup dalam penjara ni. Makanan dalam penjara ni pula tuan-tuan, dia akan bagi tuan-tuan yang masuk 80 kilo bila duduk dalam penjara tu lepas 3 bulan tinggal 50 kilo. Dia memang nasi berapa 180 gram, ayam tak boleh lebih daripada 200 gram. Dia akan buat makanan tu untuk kita sekadar kenyang saja. Makan ni bukan untuk kenyang, minta maaf, sekadar makan saja. Sebab apa? Sebab maksudnya dia seksa dari segi makanan. Dia first kali mental. Bila orang sebut pergaduhan dia sebenarnya bab pergaduhan tak kita sampai. Saya nak cerita dulu dalam bab penjara ni. Dia sebenarnya betul lah penjara. Orang kata penjara Amerika apa ni di antara yang paling teruk ni. Penjara Malaysia pun boleh tahan. Penjara Malaysia boleh tahan. Tuan-tuan pernah terfikir nak ni, bukan saya nak bercakap tak elok, saya nak bercakap tak lucah atau apa-apa. Tapi pernahkah tuan-tuan terfikir tuan-tuan hisap tembakau yang keluar daripada lubang jumuk atau apa lubang debur tuan-tuan? Itulah yang terjadi dalam penjara. Kalau tuan-tuan rasa hebat sangat nak hisap rokok keluar ni, kami panggil tembakau tape. Tembakau tu dia akan bulat kan. Jadi tinggal sat tu dia akan apa ni dengan plastik. Dia akan mati kan dengan api. Lepas tu ini lubang debur seorang lelaki dia akan bawa masuk. Dia akan simpan di situ. Daripada luar ke dalam. Tuan-tuan mau lah. Dalam penjara yang paling mahal adalah tembakau. Sebab tembakau ni dia jadi nilai mata wang dalam penjara. Tuan-tuan tak ada tembakau, tak payah. Dan saya tengok banyak orang yang bila masuk dalam penjara dia akan jadi gila. Sebab apa? First kali tempat tu tempat yang 5x5 kita tak boleh bergerak. Yang tu yang pertama. Yang kedua makanan.
Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan ni kita memang tak ada kebebasan, tuan-tuan. Ya Allah. Saya nak cakap, ada istilah dalam penjara, dia kata macam ni. Tengok lembu pakai skirt pun nampak elok. Tuan-tuan mau fikir ni kan. Tengok lembu pakai skirt pun nampak elok. Baik, yang tu yang perkara pertama. Kita kena kurung PKP kat rumah pun rasa seksa mak. Ya, macam tambahan dalam penjara. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berapa kali ganda. Ya Dikurung Allah. dalam rumah pun rasa. Ya Allah. Jadi cerita dah di sini yang untuk yang muda-muda ni kan, yang rasa tak ada duit. Aku usaha, selagi boleh usaha. Try lah pi marah ke, tekun ke lah, banyak amal ihtiar. Apa ni Anwar Ibrahim ni amal ihtiar. Anwar Ibrahim minta tolong mak keluar ke DSP lah. Dia tengah teruk ni. Lepas tu macam-macam pinjaman. Kalau rasa tak mampu ambil pinjaman, tak apa, jangan pinjam. Usaha dah daripada kecil-kecil. Kerja dengan orang, buat. Yang mana-mana tuan-tuan tengok yang dah senang ni pun, mereka pun susah dulu kan. Kebanyakan susah dulu ni. Kawan saya belakang ni sekarang dah alhamdulillah. Tapi dulu nak kerja hotel juga kan. Kerja hotel. Kerja hotel. Kawan banyak orang dikatakan apa orang Kedah yang kaya tu. Oh, saya mata. Saya Mota. Kan? Dia saya dengar cerita orang tua dulu, dia pun bawa seberah ya daripada susah. Daripada susah. Cuma Jadi usaha kan? ya, cuma usaha. Saya nak tegas kat sini, jangan buat jahat. Janganlah kata sekali aku tak ada modal. Tak apa, aku nak jual dada sekali, ambil modal tu, buat jual. Jangan, tak berkat. Kalau ada pun dalam 10 orang kita orang Islam, Allah bagilah seorang buat jadi. Buat jual dada apa tu. Boleh beli buk, boleh buat tu, boleh buat ni, boleh buat buka, beli kereta. Sebenarnya adik-adik, hak tu Allah panggil, kita panggil istiraj. Istiraj ni Allah tengah menghinakan kita dengan kesenangan yang dia bagi pada kita. Janganlah, ya Allah, kita biarlah kita ni. Saya dulu pun tak faham. Saya tak marah kalau kata duk buat ni, kalau boleh berhenti. Masalahnya kita tak marah sebab apa? Tak faham. Pemahaman tu Allah tak letak dalam diri kita. Sebab tu kita buat. Ni kita perasan tak budaya kita? Kebanyakan kita kalau tokan ni dipandang tinggi. Dia ni tokan, dia ni gangster, dia ni sampai. Tak ada makna tokan, tak ada makna gangster kalau kita tak taat pada perintah Allah. Esok kita masuk kubur, Allah tak tanya, hang gangster pergi sampai mana? Hang berapa nak buang? Tak, tuan-tuan yang perbetingkan pemahaman. Tapi kita pun tak marah. Cuma hari ni saya bercakap ni, saya pun ingat rasa ringankan mulut ni nak buka aib dia sendiri. Tetapi atas perkara apa saya nak share? Anak-anak bangsa saya ni, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, sedih. Saya sedih. Di Langkawi ni saja kita ada 100,000 orang lebih kurang. Orang Islam Melayu kita ada 80,000. Kan? Yang duduk dalam penjara Poh dengan penjara Pokok Senar ni, tempat yang saya pernah duduk, kebanyakannya semua orang. Kalau pergi dalam penjara Poh tu, orang Langkawi saja. Orang Langkawi saja. Bila tanya warden-warden yang duduk Poh. Jadi hidup saya 3 kali dah masuk penjara. Saya terlepas tergantung 2 kali. Allah selamatkan saya. Tapi untuk kali ketiga saya masih tak sedang. Saya masih nak kejar duit. Macam-macam kerja saya dah buat. Paling saya duit paling senang bagi saya buat tekong laut. Tekong laut ni kita jaga kawasan laut. Kita mau ambil barang daripada Thailand. Kan? Thailand ni kita bekerja dengan sedikit besar. Sedikit besar ni selalunya toke-toke lah. Selalu sok-sok lah toke-toke. Toke-toke ni kita pun tak payah beritahu siapa-siapa toke kan. Semua boleh tebak ni siapa toke. Jadi yang kerja macam kami ni, kami pemik lah dekat Sepadan Siam. Bawa masuk lah barang-barang bawa masuk. Semalam saya beli 50,000, 10,000. Tapi nak cerita dapat 50,000 seminggu tak sampai. Bayangkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat 50,000, kadang-kadang kena bom. Kena bom ni nak kena bayar kat orang kan. Lepas tu tak kena bom, kadang-kadang kena sabun. Kalau tak kena sabun, kadang-kadang kita tabiat kita duit banyak, main judi, dia habis juga semalam 2 malam kan. Duit berkat ni tak ada. Nak contoh. Walaupun dapat banyak. Saya pernah dapat dalam masa yang singkat lah. Habis dalam masa yang singkat. Boleh bayangkan tak 120,000 4 hari habis. Allah Akbar. 120,000. Duit yang tak lekat Untuk orang ni, saya tujukan untuk orang yang macam saya yang nak tengok ni, yang mana buat apa tahu? Betul tak?
Dia faham lah duit tu hangis macam mana. Tapi orang yang betul-betul bekerja untuk anak-anak isteri, dia kerja gas, dia kerja menanam jagung, dia jual lah jagung dah tu tepi jalan. Dia sikat RM10 tu. Ya Allah, saya bukan nak cakap tipu lah. RM10 tu berkat dia boleh pakai. Jadi apa yang membuatkan saya berhenti apabila saya pernah minta ke Allah. Saya nak buat jahat, saya minta ke Allah. Ya Allah, ya Tuhan aku, malam ni aku ada job. Aku nak bawa masuk barang daripada Laos. Aku nak hantar sampai Penang. Kan, malam ni job aku, kalau aku dapat 200,000 aku dapat. Kan? 3 kali stop. Kan? Aku nak hang bagilah aku dia. Saya minta ke Allah. Kan? Saya minta ke Allah. Saya minta dengan menangis. Lepas tu saya amin. Malam tu saya jaya buat kat 200,000. Tapi silap saya tak minta keberkatan rezeki tu kat Allah. Datang dah buat benda jahat, buat masuk benda tak elok. Buat masuk benda tak elok, saya merosakkan anak bangsa saya. Kan? Jadi apa yang saya dapat? Lalah memang saya kena sampailah tinggal 4,000. Lah 4,000 tu pun saya kena sebalut dam. Saya 4,500 kena bayar. Fine kat mahkamah, habis kupang tak ada. Duit tak ada. Keluar mahkamah tu duduk. Yang video saya duduk tak ada duit. Ni telefon mak. Itu terlalu banyak tu. 200,000. Dia boleh habis. Dia habiskan macam tu. Dia ambil sikit-sikit. Dia bagi kita masalah. Salah satu masalah dia main kereta. Kereta hak ni rosak, bateri kena tukar, tayar papak belakang. Kita macam-macam 4,500 Lepas tu bila kita ada duit, kawan-kawan kita telefon, mak aku ni bagi back in. Ni aku ni nak buat projek ni, back in. Sampai tak ada. Lalah bila kita susah kita minta tolong apa? Tak tolong mak. Ketika itulah saya tahu dah. Hari ni Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kat aku. Kalau aku buat juga benda-benda ni, tak pergi mana pun, membohong, tipu. Kan, tipu. Saya pernah duduk penthouse, saya pernah pakai kereta besar-besar. Saya pun pernah saya pun pernah kutip hutang dengan kerabat-kerabat pun saya pernah. Saya pergi kutip hutang dekat kerabat-kerabat pun pernah. Satu hari boleh dapat sampai puluh ribu satu hari dengan kehidupan yang mewah. Tetapi hari ni inilah saya. Jual lemak, jual roti bakar. Alhamdulillah. Nasib baik dapat jual roti bakar hasil lemak kak. Kalau mati telingan tu tak apa juga. Boleh juga dah bertobat. Kalau saya mati kena tembak. Mati ketika saya tengah buat maksiat. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik, tuan-tuan. Kan, semua orang minta husnul khotimah. Dan kita semua nak jauhkan diri kita daripada bisuil khotimah, pengakhiran yang tidak baik. Jadi saya nak tekan lagi sini, cerita ini bukan nak tunjukkan betapa hebatnya seorang anak Melayu. Wah, boleh jadi lanun laut, boleh jadi taekwondo. Orang tak pandang pada gangster kita. Orang tak pandang pada besar kita. Orang tak pandang pada kelebihan kita. Tidak. Kan? Sekurang-kurangnya kita bagi adab kepada orang, atau orang malu dengan akhlak kita. Sebab Nabi SAW dia tawan dunia, 3/4 dunia dengan akhlak. Dia tawan dengan akhlak dia. Akhlak dia, tuan-tuan. Kena baling batu berdarah. Tahan. Malaikat Jibril bertahan. Dia kata kalau hamba aku nak ambil gunung belah kanan, belah kiri hempuk ni orang yang baling batu kan. Dia kata jangan. Satu hari dia akan dapat hidayah. Tempat tu sekarang, satu tempat dapat hidayah. Kan? Ulama-ulama timbul kat situ macam cendawan timbul lepas hujan. Jadi saya nak abang ni kat adik-adik yang keluar sana. Hak yang mana ada broken family, hak mana mak pak bercerai, hak mana mak pak terlibat dengan dadah, hak mana adik-beradik tak mau terima, hak mana keluar sekolah jahat, STB ke, hangpa keluar STB. STB budak-budak boleh fight orang ni. Keluar reman muda, keluar apa sebenarnya. Hangpa kena ingat, hampa setiap hari, setiap saat Allah bagi pilihan kepada hampa. Sudahlah. Takkan hampa nak ulang masuk STB, takkan nak ulang masuk Regeni, takkan nak ulang pergi penjara pula. Lepas STB nak pergi Regeni, nak up sijil. Hampa kena ingat, hampa masuk pengetahuan hampa sebanyak ni, masuk penjara, hampa akan kenal orang daripada Baling, orang daripada Kulim, orang daripada Sedim, orang daripada Sungai Petani. Hampa akan kenal token lagi besar. Hampa akan ada desire nak buat lagi besar. Tipu kalau hampa jual, hampa start jual suku, lepas tu hampa tak mau ambil sebatah setengah, daripada setengah hampa nak ambil juga sebatah, daripada sebatah mesti hampa nak tengok kan. Lama-lama hampa nak
pergi tengok macam mana ganja ni orang buat, orang pergi kompres. Hampa mesti ada keinginan tu. Bila hampa masuk macam hampa kenal orang yang boleh bawa hampa pergi, jumpa sedikit yang akan buat benda ni. Sebenarnya setiap langkah hampa tu, hampa first kali hampa melukakan diri hampa bunuh diri hampa. Kedua hampa melukakan orang sekeliling hampa, terutamanya ibu dan bapa. Ibu dan bapa ni nampak noh. Ibu dan bapa ni dia tak bagi reda noh. Jangan haraplah. Kemarahan Allah ada dalam kemarahan seorang bapa, reda dan sayang Allah ada dalam reda seorang ibu. Ingat noh, ibu bapa tak reda buat pilihan apa pun. Jangan bohong lah. CEO Petronas kali pun sat jatuh terguling. Saya nak tekan sekali adik-adik kalau sana tak ada apa kalau rasa down sangat-sangat pun kan, pilah berjumpa dengan siapa-siapa ustaz ke, pilah pusat pemulihan ke, kan pergi serah diri. Allah kata buat juga, kita takut Allah ambil kita dalam pengakhiran yang tidak baik. Jadi saya nak kata jangan malu buat aja pada pagat, walaupun orang kata jual singkat tepi jalan, jual top up, buat nasi lemak, jangan malu. Saya sebelum saya dapat buat ni, saya naik motor lah. Saya naik motor macam roti. Dalam kampung roti. Mula-mula saya malu juga. Saya duk kata, saya ni dulu kan duk main aku gini. Dulu kalau orang lalu kat Cina orang hari ni saya bawa masuk roti. Tapi saya buang perasaan tu sebab saya nak belajar apa? Belajar cuci hati mula-mula sekali. Yang berkat. Saya nak belajar cuci hati mula-mula. Dan lepas tu dalam berniaga ni pula tuan-tuan, saya nak pesan kat diri tuan-tuan saya, kita janganlah ada dengki-dengki, jangan ada macam tengok orang. Yang lagi baik kita doakan dia. Bila kita doakan dia, apa kita doa untuk dia, kita akan dapat. Tapi saya nak ingatkanlah juga, kita ni manusia, kita bukannya malaikat. Dia kadang-kadang main juga. Hai, depa ni berniaga laju. Tak apa. Kita take it positif, benda positif. Ambil yang elok-elok. Dalam kita tu untuk orang yang dah berkahwin kan, saya sarankan tuan-tuan banyak mesyuarat dengan isteri tuan-tuan. Kan, mesyuarat. Bukan mesyuarat macam mana nak tambah. Apa yang kalau cakap pasal semua bukan gelak kan. Tapi mesyuarat macam mana kita nak upkan kita punya kehidupan yang dapat berkat daripada sisi Allah. Dan kira kita dapat berkat, Allah penang kita ni insya-Allah. Kan, di dunia ni Allah angkat darjat kita. Kan, kita buat macam mana, walaupun nasi lemak, walaupun kuih-kuih kan, terus kan. Tak ada pinjaman, habis tak ada tetapi minta dengan mana tiap. Buat kertas sikit dia bagi, mula-mula 3,000. Tapi saya tak sure lah kan, sebab nak kena bayar minggu-minggu kan. Tapi dah tak ada, daripada kita mencuri. Dan tuan-tuan saya nak pesan, kalau jangan merasa malu daripada kita dah tak ada apa, dah tak ada beras, tak ada rumah, kita minta dengan kawan-kawan kita. Kalau orang bercakap ni biar pilah, tak apa. Kita fikirlah, dulu aku pun ada buat salah, dengan mak aku pun aku cakap sakit hati dia kan. Setakat hari ni sedikit ujian, sedikit percakapan orang kita tak mati tuan-tuan, insya-Allah. Panjang sikit lah, minta maaf. Okey, tu dia perkongsian yang menarik ni. Cuma macam aku sendirilah sebagai kawan hang sendiri kan, memang pernah nampak dulu tu tattoo, minta maaf lah nampak sikit. Tak payah raya. Ya. Ya, tapi makin lama kita tengok makin banyak lah. Sebab aku pernah nampak Dia dah pokok berbenih dia pernah. Sebab aku pernah nampak hang di beach lah. Sebab dulu hang ada buat bisnes macam beach boy kat, bisnes jet ski kan. Kerja Jadi bila duduk di tepi pantai ni memang tak berbaju lah. Tapi memang kalau omak buang baju ni, kita ingat penuh lah di badan kan. Tapi kita boleh nampak dalam kamera ni hanya di tangan je lah. Cuma okey lah, minta omak cerita sikit macam mana boleh terlibat orang kata mencecah orang bertattoo ni. Permulaan dia hingga sampai banyak tu macam mana, sakit ke ada ke, ataupun tattoo ni adakah melambangkan apa-apa geng ataupun apa-apalah. Okey. Apa tattoo ni tattoo ni sebenarnya tak ada apa pun. Dia hanya satu benda yang nak buat atas kulit tu je. Cuma kalau kat sebelah Yakuza, sebelah Jepun ni, ataupun beberapa tempat kat tempat lain, lagi banyak tattoo tu lagi high ranking seseorang tu. Cuma budaya tattoo ni nak macam mana? Dia dalam konsep Cina ni dia ada terdapat rahsia-rahsia lah. Contohnya macam binatang ni dia membawa masuk apa, binatang ni membawa masuk apa, hari ni spider web masuk apa. Tapi sebenarnya benda ni tak ada apa pun. Macam saya kata lah, tak ada kalimah la ilaha illallah, hiduplah 1000 tahun pun tak ada guna. Jadi dalam keadaan bertattoo ni untuk
geng lah, Untuk geng lah dulu dan kan. ya untuk yalah macam mak kata lah. Dia bila ada tattoo ni kita pergi satu-satu tempat orang boleh kenal kita lah. Okey ni hang apa dia. Contohnya ada banyak masuk lah kan. Contohnya harimau-harimau yang naik bukit, yang turun bukit ataupun apa sarang laba-laba, apa pagoda, apa cuma macam tu. Cuma Macam saya tak biasa cerita lah secara Macam kat tangan Mak ni tengok. Ni bentuk apa? ini untuk harimau. Oh, harimau ni. Yang ni harimau ni dia harimau naik bukit ni. Kadang-kadang. Sehingga ke paras bahu lah. Jadi harimau ni dekat ni. Lepas tu sini ada ikan koi. Saya ada belakang, saya ada lagi. Saya ada sikit-sikit lah sini. Dulu ingat-ingat alang-alang. Bila dah alang-alang dah kecewa kan, hidup kecewa kan. Dulu ingatkan, dulu betul-betul saya nak buat sampai muka je. Oh, nak jadi macam Abang Long Fadil. Dia nak jadi Nyaris lah. Dia nak jadi macam saya. Abang Long Fadil pun dah berubah alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Moga-moga Allah kan. Ya. Dia tak ada apa pun kan. Dia bangga dengan tattoo. Untuk adik-adik kat luar sana yang nak nampak macam cool korang-korang tak payah buat tattoo. Mencocok tattoo ni. Dan orang yang membuat tattoo ni kan, Allah laknat. Saya, tuan-tuan tolong doakan saya supaya Allah ampun dosa-dosa saya kan. Semua amalan-amalan saya diterima. Saya pun kalau boleh Nak buat tu tak payah buat. tak payah buat. Kalau Tak payah buat lah. saya ni kalau itulah kalau aku malam masa tahu anda dapat aku undang kawan tu. Memang saya tak buat. Cuma ketika tu saya tengok, dia ni sampai ada tattoo kan. Saya pun nak buat kan. Dia ni sampai. Lepas tu bila saya dah kenal, dia kata, lu mau jadi harimau ah? Okey, tak apa. Lu buat ini kerja dulu. Potong ni dulu. Okey, dapat. Pakai contoh, kita dapat pangkat ni contoh. Macam itulah. Dan kebanyakan sekarang budak-budak Melayu yang banyak buat tattoo ni selalunya buat penjara lah. Dia ada punya maksud-maksud. Kalau 3 titik tu 3 beradik kan dalam penjara kan. India, Cina dengan Melayu. Selalunya yang buat macam ni budak-budak hari gini. Dia ada juga titik di sini. Titik sini. Jangan salah tak titik. Salah tak titik tu jadi adik-adik. Adik-adik dalam ni kira jangan tengok lah. Dia ada juga tattoo-tattoo yang buat masuk-masuk tu. Contohnya kalau macam dekat Thailand, yang tuan-tuan tengok yang mana Pen Safi Thailand lah, yang tak biasa tengok majalah tu, yang tengok ada kupu-kupu di perempuan sebelah kanan ni kan. Di setengah-setengah tempat di Thailand itu bermaksud adik dia macam tu. Dia tahu dah hari ni maksud dia apa. Tapi bagi saya InsyaAllah adik-adik yang mau nampak cool jangan buat. Yang dah ada tu jangan tambah. Dan saya juga berpesan kalau yang ada banyak tu yang nak buat, kalau ada memudaratkan, tuan-tuan pergi jumpa orang yang pandai. Contohnya ustaz-ustaz kan. Setengah orang buat tattoo ni dia boleh dapat hepatitis C kan, penyakit kulit ke apa kan. Yang memudaratkan. Mudarat. Kan. Tak payah buat. Tak ada lebih apa pun. Jadi dalam masyarakat takut orang dia takut menimbul fitnah. Orang tengok kita kadang-kadang orang memulat dia ni buat sampai ada tattoo. Kadang-kadang dalam keadaan cocok macam ni mampu je nak pakai baju tangan panjang 24 jam kan. Kadang-kadang kena pakai tangan pendek kan. Tapi itu apa yang saya buat, saya kena terima lah. Dan saya minta Allah bagi saya kekuatan lah untuk terima tu. Okey, terima kasihlah Mak, sahabat saya, berkongsi kisah hidup dan juga sedikit nasihat lah daripada dia. Dan saya mohon sahabat-sahabat luar yang especially yang berada di Langkawi, siapa yang tengok video ni, follower saya, marilah kita support Omak. Dia berniaga di berdekatan dengan Maktab Mahmud. Kedai dia Omak Oti apa? Omak Oti Bakar. Dia punya nasi lemak sedap, dia punya roti bakar ni orang kata apa, menggamit nostalgia juga. Sebab saya dulu pun duduk di Perlis, saya suka makan roti disalut macam sambal bubur bilih garing ni. Lepas tu kita pula orang-orang utara kita boleh cucah dengan gulai apa semua. InsyaAllah kalau anda terus support Mak, mungkin dia boleh tambah menu. Macam dia pakar juga buat sup kambing, dan dia juga boleh buat roti canai. Jadi dia baru nak bangkit lepas daripada PKP ni. Macam itulah kita kata, dia pun tengah mencari modal untuk menambah benda-benda ni. Jadi sahabat mana yang boleh dapat membantu, kalau ada siapa yang nak membantu, ataupun ada tempat-tempat untuk yang membuat macam seperti memberi geran-geran untuk peniaga-peniaga kecil ni, boleh hubungi dengan saya dan saya boleh bawa jumpa dengan Omak. Mari kita sama-sama bantu, sebab kita pun tak mau dia mengulangi kesilapan yang dulu. Kita nak bila dia dah berubah, kita nak dia berubah terus. Dan alhamdulillah kita tengok dia berubah lebih baik daripada saya. Yang kita yang tak jahat ni,
Kan kita tak dapat satu momentum lonjakan yang tinggi. Dia bila orang yang macam dia yang pernah berbuat jahat, kita tak payah ceritalah. Kalau hangpa nak tahu, kalau hangpa nak tahu cerita lebih detail, hangpa boleh drop soalan ataupun nak berkenalan dengan dia, kita boleh bagi ni detail untuk dia boleh nasihat kita. Dan itulah saya minta sangat-sangat, marilah kita support dia berniaga. Dan insya-Allah kalau anda apa-apa ada soalan untuk abang Mak kita, hangpa boleh drop komen, nanti aku boleh tanya dia dan kita boleh masuk. Jangan putus asa walaupun jadi. Tengok tu. Mak kata walaupun apa jadi apa dalam hidup kita, bila kita jatuh pun dihempak tangga, dipijak kepala, jangan putus asa. Allah ada. Janganlah kita mengambil langkah mudah seperti nak buat benda jahat atau nak bunuh diri ke, ataupun nak buat benda di out of kita punya mind tu kan. Jangan. Maksudnya solat solat, ambil wuduk solat, mengadu ke Allah, teriak ke Allah, bangun sepertiga malam ke apa pun berbalik kepada Allah. Tauhid. Okey, la ilaha illallah. Assalamualaikum.